Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So kita tahu untuk malam tadi ada berlaku kenaikan di Bitcoin dan juga ada beberapa altcoin yang berlaku kenaikan, utamanya kalau ikutkan Koti, siapa tahu tuan invest Koti semalam 30% lagi, weekly dah naik hampir 139%. Gala juga ada berlaku peningkatan, apa yang Zul ada dalam dia punya portfolio. VChain juga berlaku kenaikan dan banyak lagi coin-coin yang lain. Nanti kita akan tengokkan di coin market cap. So untuk hari ni, hari ni punya review, Zul ada satu sedikit kegusaran kerisauan mengenai kenaikan untuk Bitcoin ni. Untuk circle kali ni, tak ada lah kata kerisauan yang heavy, ingat. Cumanya kalau berlaku ini, expectation kita boleh berlaku all time high lebih awal daripada 4 year circle sebelum ni. Macam kan sebelum kita ada tahun 2013, 2017, 2021. So expectation next kita punya top adalah dalam tahun 2025. Dan sekiranya kenaikan ni terus berlaku, so sama ada kita akan berlaku all time high awal. So bila all time high mungkin awal 2025, sebelum masuk 25, itu juga boleh berlaku. So nanti saya akan tunjuk ke chart apa yang risauan tu, dan dia akan tengokkan limit-limit kat mana kita expectation untuk expectation all time high untuk Bitcoin. Bila Bitcoin all time high, meaning yang lain pun expectation akan berlaku all time high. So dia akan tengokkan chart tadi. So tanpa masa, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan, apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. Kemudian dia akan sharekan sikit dia punya portfolio. Kemudian nanti kita akan pergi ke Bitcoin. So ini adalah coin market cap. So currently total market cap berada di kawasan masih 2 trilion, berlaku meningkat 1.616, volume 53.8%. Harga semasa, kita tengok harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 54. So kita break 52, menunjukkan next resistance horizontal kita berada di kawasan 60 plus minus. So untuk Bitcoin saja semalam 5%. So Ethereum juga naik banyak malam, 2%, weekly 7%. Lain-lain altcoin Solana 6%, dan tengoklah 4, 2 semua mati sendiri pun 7%. Alhamdulillah naik. Kuartal ICP kembali naik 4%. Cuma dalam ni kalau tak nampak Near Protocol, Stack, so cuma tak nampak lah kat sini. VAT 13% tak nampak kuartal Koti. Sebab apa Koti below 100 tak selalu. Dan tengok balik Theta sendiri pun 21%, 5% tadi tu nampak juga naik. Chili 10%, terkir. Nampak tak Theta? Tak nampak Koti berada di Gala 10%. Kemudian Bong 12%. So tak nampak Koti kalau ikutkan. Let's go kita pergi kita punya portfolio terus. So ini current tu punya portfolio. So current tu punya total asset berada di 21.4k, iaitu dengan all time profit adalah 20%, 3.6. Koti untuk best performer untuk current tu punya portfolio. Bayangkan Koti best performer, lunasi lah best, worst. So kalau ikutkan Koti untuk dalam tempoh 24 hours malam, dia dah naik semalam hari ni 29%, ataupun dalam 172% untuk weekly 7 hari. So itu Koti. Siapa yang ada Koti, tahniah untuk anda. Don't buy. Kalau anda follow, tahniah untuk anda juga. So let's go kita pergi ke chart. Apa yang merisaukan Zul untuk di Bitcoin inilah kata Bitcoin kata apa yang berlaku semalam, breakout ini. So ini kita target. So macam kan expectation Zul untuk minggu ini adalah momentum untuk naik, disebabkan apa, kita price sikit RSI sikit cooling down dan stock rasa berada bersul. So dengan ada momentum yang strong untuk naik ni, kita expectation akan ada berlaku naikkan. So price baru saja naik sedikit kenaikan tu. Ini makna tu expectation tu adalah next price adalah kawasan almost 15 ataupun 60k kita punya net horizontal. Dan kalau breakout juga, meaning kita kalau kita sampai 60, meaning kita dah breakout kita punya major resistance. So major resistance meaning kita expectation dia akan buat buran awal. So berlaku kenaikan. So meaning ini baru tahun 2024. So apa yang merisaukan Zul? So itu ada dalam Discord channel tu, dia ada share satu kuartal channel daripada kuartal barat lah. Dia analisis pasal dia punya teori 5.3, yang mana setiap percentage daripada start tahun 2013 itu, percentage dia naik itu, kemudian dia bahagi 5.3, kemudian masa tahun 2017 dapat amount tu, kemudian tahun 2017 bahagi lagi 5.3, dapatlah kenaikan
percentage untuk tahun 2021. Kemudian next percentage adalah percentage kenaikan ini dibahagi juga 53. Tapi kita tak boleh pakai chart ni. Kalau chart ni ikutkan last low last high ni adalah kuartal 1700%. So bahagi dengan 5.3 dapatlah berapa persen next percentage naik. So kalau ikutkan sini chart ni tak boleh pakai. Dia pakai satu chart lagi. Chart yang kuartal dia ukuran dia ada satu chart yang dia akan terus berlaku kenaikan. So dia tak ada lah pergerakan chart macam ni. So dia ada measurement chart lain. So dia tak pasti tu chart kat mana. Tu pun lupa. Tapi apa yang mengatakan ikutkan tu dia ada expectation berdasarkan percentage yang dia dapat tu adalah kenaikannya adalah hampir 400%, 480 yang akan meletakkan price hanyalah berada lingkungan dalam 80,000 USD dollar. So meaning untuk all-time high tahun ni atas expected below daripada 1. So kita ada berapa? Kalau ikutkan berdasarkan tu punya analysis kita berada di 1.2. 1.2 kita adalah berada di 83. Dan ikut yang ni ikutkan juga dia ada tu akan letak balik. So ikutkan ini kita ada dua. Nanti tu akan pergikan tu punya, nak senang cerita kita akan bagi tu punya chart. So mungkin hari ni tu akan kita sembang pasal ni. Penting maknanya benda ni penting. Kita tak nak termiss kita punya all time high. So sekiranya berlaku all time high. So ini sebab apa? Tak pernah lagi berlaku dalam history untuk di Bitcoin Bitcoin break awal. So break awal. So meaning semuanya selalunya all time high akan berlaku selepas dia berlaku halving. Halving tu ialah lepas, maknanya contoh Bitcoin touch dia punya resistance, kemudian berlaku sikit correction, kemudian baru berlaku kenaikan. Dan kenaikan tu mostly kalau ikutkan awal tahun ataupun hujung tahun ketiga. So tahun keempat tu berlaku kuartal bulan. So sama juga ini kuartal 2017 punya bulan. Kemudian kita tengok 2021 punya bulan sama juga ikutkan touch kat sini awal tahun 20 bulan awal tahun ketiga, dan tahun keempat ikutkan start ini berlaku ni adalah Julai tahun 20. Tu pertengahan. Ini pertengahan tahun 2020, kemudian tahun 21 dekat sini. So 21 dekat sini. Okey, 21 consider kita breakout resistance dan terus berlaku kenaikan. So consider yang ni break awal sikit pertengahan Julai. So ini dalam sejarah kita expect break lebih awal untuk tahun ni. Iaitu kalau berlaku kenaikan lagi menunjukkan expectation zone dengan ada momentum ni tak ada masalah untuk Bitcoin pergi ke 60k. So 60k meaning kita breakout resistance. So meaning kita akan breakout Februari quarter March. So masuk March bulan depan expectation kita dah pun berada above kita punya resistance. So meaning kita dah tak expectation untuk price sampai ke bawah ni dah. Tu tak akan ada dah. So meaning price possible kalau naik pun naik sampai 6 dan retest balik dalam kawasan 56k. So itu saja the best buy kalau kita boleh nak dapat kalau price terus berlaku kenaikan. So meaning kalau nak price dah pergi ke kawasan 60 ni tak boleh expect lah. Bawah 50 pun dah tak boleh dapat dah expectation zone untuk Bitcoin berlaku ni. So tak masalah, walaupun kita buy tinggi sikit still lagi ada banyak kenaikan. So apa yang Zul nak tengok ini adalah nak tunjuk beberapa chart nanti tu akan tunjuk balik. Okay, so ini adalah ada satu garisan hijau ni dan satu garisan putih yang tu draw ni. Nanti tu akan besarkan sikit ni. So apa yang dekat ini adalah daripada all time high Bitcoin awal-awal masa ikutkan 2013. All time high 2013, all time high 2017, all time high 2021 yang garisan hijau. So ini kita boleh buat satu trendline daripada itu, dan trendline itu akan meletakkan kita punya sedikit rendah lah. So dia expectation apa yang berlaku hijau tu adalah dia mark betul-betul dua puncak yang masa tahun 2001 itu. Dua-dua dia touch. Kemudian kita ada tahun 2001 adalah puncak daripada 2017 kita remarkkan paling tinggi. Kita ada kalau ikutkan 2001 ini. Tu kalau remarkkan kita ada yang macam ni lah. Tu dia tak touch all time high ni. Dia all time high ni consider double top. All time high tahun 2001 April dia berlaku kenaikan. So kita ada kenaikan ni. So apa yang expectation sekiranya apa yang kata analisis yang kata satu analisis tu 5.3 teori 5.3 tu consider logik kata consider boleh kita expectation sebab apa dia berlaku dah lama benda tu. 5.3 tu dah kali setiap kata foil circle memang dia punya
kuartal pengiraan tu dia punya ralat adalah ralat sikit tapi tepat separuh daripada kuartal 5, separuh daripada kenaikan sebelumnya. Contoh kita kenaikan sebelum ni adalah mungkin senang tu nak cakap kan, siapa yang boleh tu mungkin nanti boleh share ataupun ada siapa yang tahu nanti mungkin boleh share dia punya link. InsyaAllah nanti Zul akan cari, Zul akan letak kat dia punya komen ke bawah mungkin anda nak tengok. So apa yang akan dapat adalah contoh kita dapat kalau kenaikan yang lepas, katakan kenaikan lepas adalah 100%. So 100% kenaikan untuk seterusnya adalah dia punya teori adalah bahagi 5.3. So bagi 5.3 so meaning net kenaikan hanyalah 18% sahaja. Itu untuk anda faham. So kenaikan pahal 18% daripada low iaitu 15.5 ni. So itu adalah Zul nak tunjukkan anda faham. So mungkin nanti Zul akan share kan. Tak silap Zul Crypto University. Yes, daripada Crypto University. So orang putih lah. So anda mencari Crypto University. Dia ada teori tu 5.3. So apa yang dia cakapkan ni adalah expectation 83%. So daripada hijau ni kita ada expectation. So apa yang tu nak remarkkan, anda pun nak highlightkan untuk anda, next all time high, tak kisahlah awal tahun 2024 ke. So apa yang tu nak mention adalah Zul ada target almost 1.2 ni, yang mana menunjukkan selalunya price crypto dalam crypto punya market normally break saja major resistance Fibonacci 1.6 must be hit adalah dalam kawasan ini. Kita ada 1.6 dekat 100k. So almost dalam 100k. So andai kata kita ikut follow trendline hijau ni, so meaning dia akan follow ngam kita punya dua puncak yang ini. So 1.6 iaitu dalam 101k. So expectation Zul first adalah kita akan react dengan kawasan ni. So bila sampai kawasan ni, itu akan ada possible untuk Zul akan punya trigger untuk easy Zul semua position. So kita tengok macam mana. So first kita ada target 1.6, dia hit kita punya 1.6 dan align dengan Zul punya quarter target, dan cumanya lebih sikit kalau ikutkan kita 83. So mungkin akan ada lebih sikit ataupun mungkin sampai awal sedikit dalam kawasan ni, tak sampai pun dalam 1.6, mungkin dalam plus minus dalam 90 lebih, tak sampai 100 juga. Tu apa pun kita target Fibonacci dalam 1.6 sepertinya boleh sampai. So hopefully at least dapatkan dalam 100k walaupun tak tinggi. Kemudian kita ada target seterusnya iaitu dengan Bitcoin. Bitcoin sampai kuartal 1.6. Kemudian sekiranya dia follow trendline putih ni. So trendline putih ni kita boleh sampai expected tak sampai 2.6 tapi dalam 125. So plus minus. Ikutkan dalam ni Julai hujung tahun, kita jangkakan dalam nak kata hujung tahun 2025 lah, dalam bulan 10-11 tu. So expectation kita boleh sampai dalam 120k mengikut trendline putih tu. So yang mana kita nak follow? So most the time adalah kita akan follow yang paling low lah. Kalau ikutkan ini kalau paling taklah low lagi, nanti Zul akan buat satu trendline. So ini adalah 2013 bulan. So kita ada satu lagi puncak ni dekat 262. So 262 dan kita ada lagi harga opening kat kawasan ni. So the best case kalau ikutkan kita ambil daripada harga start. So harga start ni nak dapat ikutkan nak dapat dia punya point tu, kita Zul akan cuba dapatkan dia punya exactly point dekat bawah ni. Contoh kita ambil paling tinggi awal-awal yang kita ada, kemudian plus minus lah, rada ralat sikit, kemudian kita akan ambil ni, kemudian kita akan letak all time high paling baru. So ini adalah salah satu teknik lah nak tengok dia punya puncak tu, puncak kita trend line. So nanti Zul akan letak ni ke puncak yang paling tinggi yang kita ada adalah tahun 21 punya. So tu boleh remark set manual lah tu, kita akan tarik lah drag slow. So hari ni mungkin akan pergi detail lagi kat kawasan ni. Sebab apa ini penting? Ini penting untuk kita tak miss out kita punya all time high nanti, iaitu all time high masa tahun 2025. So kita expect 2025 nanti all time high awal 24 ke apa kan. So kita nak tengok kita punya reaction market. So price kat sini, so all time high kat sini, so all time high kita almost 60. So nampak kebetulan. So ini mungkin tu akan ubahkan color dia. Kita ubah color dia menjadi kuning atau sekejap color yang okey, yang ni pun tak boleh juga. Color pemilihan color pun banyak color ni, pening juga nak pilih. Tak cantik juga. Kita nak vibrant, kita nak color yang mungkin purple. Alright, purple. So kita lock. So apa yang kat sini menarik? So
Kita ambil yang paling bawah ni dalam 200 lebih tadi. Kemudian kita tengok zoom out dekat sini, kita tengok apa yang berlaku. Zul rimakkan dengan dia punya all time 2000 aku kata ni 2000 iaitu 69. So kebetulan almost hit. Kalau ikutkan ni ada ralat lah. Kalau ikutkan ni daily. So kalau nak rimak betul-betul dekat aku kata 4 hours. So mungkin kita akan boleh turun sedikit. Kita ambil sedikit save, turun sedikit. Kemudian kita turun, kita tengok macam mana hit tak. Almost hit. So tak apalah, kita ambil je ralat sikit-sikit. So ni yang purple ni sampai mana? So ikutkan purple ni 1.6. Kita tengok ada tak react dengan kita punya 1.6. So react tak 1.6 kita expectation sampai mana? 1.6 kita berada sedikit kuartal awal. So tak sampai sangat 1.6. So kalau ikutkan ni Julai, so kalau expectation kita tak sampai. So almost dah ni sebab ni adalah letak ni adalah dalam satu trend line ni adalah disebabkan expectation ni dalam bulan 10 dan juga bulan 11. So ini dalam 96k. So ini adalah dia punya cerita. So kita akan save ni. So penting ni maknanya untuk kita dia punya expectation long term. So ini sekiranya hit kawasan ni, kita akan tengok trend line dan kat masa tu bila sampai kawasan ni akan tengoklah signal macam mana RSI dan sekiranya ada bearish signal. So ini adalah kita punya target awal untuk on time high. Unless apa yang berlaku, unless untuk yang kita tengok yang akan menghappykan Zul atau mengembirakan kita, iaitu dengan Bitcoin breakout semua trend line ni. In case tiba-tiba berlaku kenaikan breakout awal, semua breakout awal ni, so ini apa yang follow? Kita akan follow kita punya Fibonacci retracement yang ini, yang mana 1.6 kat sini, 2.6 dekat atas ni, dan kita expectation maximum trace dalam 4.2 dalam kawasan $240, meaning Bitcoin break semua pergerakan bearish market yang terdahulu. So ini dia akan berlaku apa? Expectation kalau berlaku breakout 3 trend line penting ni, so dia akan buat satu history baru dalam Bitcoin. History baru dalam Bitcoin macam mana? Contoh yang dia nak tengok, dia tunjukkan tak yang ni, pergerakan masa tahun 2017. Tahun 2000 ni lah watahan 2013, last low, last high kita 4.6, 1.6, 2.6, 3.6, 4.2. Kemudian berlaku ini juga akan expectation dia akan berlaku kenaikan yang drastik seperti mana tahun 2017. So itu expectation kan. Andai kata aku kata Bitcoin dapat breakout kita punya ketiga dia punya aku kata expectation all time high bulan ni. So apa pun most likely nak berlaku, most likely ataupun nak aku kata kemungkinan nak berlaku tu agak aku kata susah lah, walaupun kita ada ETF apa semua, tapi masih lagi berlaku. So yang realistic target, so realistic target kita adalah between ni 127 ke 96k dolar. So ataupun nak paling selamat kita boleh remark juga daripada 4.6 ni, kita adalah expected dalam 83 dan juga kuartal 1.6 iaitu dalam 100. So kita punya all time high tahun 2025, Zul hanya meletakkan be safe position adalah dalam kawasan antara 83k ke 183,000 ke 100,000 USD dollar. So pagi ini punya analisis memang penting dan crucial dan critical. Supposedly Zul tak nak ambil dah ruangan komen-komen. Nanti Zul akan pergi kat ruang komen, cuma Zul akan select. Zul akan tak ambil semualah, Zul akan select saja. So ini untuk di Bitcoin. So hopefully anda faham. So apa yang Zul semua mention kan, Zul punya for your circle punya trend line ni pun dah kuartal banyak. So kalau ikutkan ada satu lagi chart yang Zul ini adalah chart yang Zul jarang tengok, tapi memang kalau ikutkan kalau Zul nak delete balik memang tak delete lah trend line ni Zul buat khas. Setiap garisan ni sama. Biru dia punya sama dengan atas, orange sama atas, putih sama atas. So next movement kalau ikutkan sini berdasarkan dia punya trajectory pun kita ada top kita adalah supposedly berada dalam kawasan trend line yang ni. So Zul tak terkejut pun yang teori 5.3 tu. Zul dah ada lama dah. Semuanya kita nak expected more higher. Tu meaning kalau price ikut dalam kawasan ni, next pump dia adalah berada dalam kawasan ni, dan supposedly kalau ikutkan ini Julai, so expectedkan hujung tahun 2025 hanyalah sampai kawasan ni. So, bila sampai kawasan ni, so expectation kita price kalau ikutkan berada dalam berapa? Dalam 79 ataupun tak sampai pun 80k. So ini adalah dia punya expectation all time high. So net. So contoh juga kalau ikutkan dalam dia punya chart lagi adalah price Bitcoin akan mampu berjaya breakout yang ni. Okay, bila breakout ni kita akan berlaku kenaikan lagi. So dengan apa percayakan dengan Bitcoin, hopefully kita dapat pergerakan ni, iaitu price Bitcoin breakout awal.
So mungkin tahun ni kalau dapat breakout awal tahun ni dalam kawasan breakout ni, so ni tahun 2025 kita akan more higher. So kerisauan zon yang katanya price tak sampai 100k mungkin akan hilang. So expect kita boleh more higher lebih daripada menjadikan dua target 2.4 pula. Kata 4.2 Fibonacci iaitu dalam 240k. So hopefully itu dapat. So selalunya pergerakan akan berlaku macam ni. Breakout yang ni kita akan more higher, tapi kita expect kalau market kali naik kemudian tak berapa nak strong, so kita boleh sampai kawasan dalam 80. So itu tu nak rimakkan. So ini adalah tu punya nak kata secret chart pun boleh juga. Tu aku kata take time, memang ambil masa yang lama juga tu nak dapatkan trendline ni. So setiap trendline ni dia punya degrees itu angle tu sama, kuning, biru dan hijau. Kuning, biru dan putih. So putih lemah pada downtrend, kemudian aku kata orange ni adalah kepada uptrend. So ini Zul sharekan untuk anda untuk pagi ni. So let's go, kita pergi ke ruangan komen, ataupun sebelum ke ruangan komen terus kita pergi ke Koti terus. Zul nak tengok Koti. Koti sebab apa dia banyak juga Koti berlaku. Koti terbang, memang terbang tinggi, sebelum dah terbang sampai kawasan ni, dan malam ni terbang lagi. So Zul ada all in 10,000 coin iaitu dalam kawasan ni. Alhamdulillah tengah profit. Dah currently dia attack mana, kalau ikut miner dia tengah attack 3.6 4.2. So dua expectation dia akan sampai ke 4.2. The 4.2 dia akan sampai dalam kawasan price iaitu 37 sen. So currently untuk di Koti masih lagi belum dia punya all time high. Untuk Koti ni adalah, so siapa yang nak buy ikutkan dah terlepas, tapi kalau nak jump in boleh je, tak ada masalah. Cumanya kalau ada berlaku retracement tak perlu panik lah. So kita untuk di Koti, kita punya target adalah kita punya major resistance berada di kawasan hampir 50 sen, dan kita punya all time high adalah expectation 1.6 berada di $1, ataupun dia akan ikut kita punya ni triangle ni. So expectation kali masa juga kan untuk di untuk di apa nama altcoin kita tak target hujung tahun 2025. Kita akan target pertengahan tahun 2025 dalam bulan Mac, April, Mei. Itu kita punya target. So kalau ikutkan ini Jun, ni Julai. So ini expectation kita adalah all time high dalam expectation dalam 1.6 between antara 1.6 dan 2.6. 2.6 kita berada di 1.8, 1.6 kita berada di 1.25. So ini dengan trendline ni ada expectation untuk kita mungkin dapat dalam $1.6 untuk all time high Koti. Itu punya expectation, dan at least perlu sampai dalam 1.1. So sampai saja kawasan ni akan trigger dia punya quarter untuk exit position antara 1.1 dan 1.6. Itu untuk Koti. Kemudian kita tengok juga untuk nak tengok untuk Ethereum berlaku kenaikan. So kita perlu tengok agak Ethereum 3.1. So macam kat Ethereum sebelum ni di review sebelum ni juga akan tak ada masalah untuk Ethereum terbang ke atas. Sebab apa? Tak ada engagement dah kat kawasan ni. Next 2.5 dia punya target adalah 3.3, dan 3.3 adalah kita punya major resistance. Dan ini apa yang dua expectation boleh berlaku selepas sebaik saja Ethereum sampai ke major resistance, dan signal untuk Ethereum akan berlaku correction, dan mungkin masa itu Bitcoin juga baru berlaku correction. So mungkin kita hanya touch tak sampai 60, masih lagi dalam box. Contoh tadi di Bitcoin tak lepas kuarter 60 menunjukkan walaupun ada possible. So kita tengok macam momentum mungkin berlaku dalam kawasan ni, kemudian ataupun berlaku sikit unik, breakout sedikit saja, kemudian drop balik ke kawasan ni. So itu boleh berlaku. Kalau berlaku tu tak perlu panik, itu adalah sebagai rezeki lah, kita punya peluang untuk do all in untuk tahun ni sebelum kita layan more profit ke atas. So tak perlu, kalau jatuh itu kita punya peluang profit, peluang untuk take more position untuk long term. Kalau terus berlaku kenaikan, insyaAllah kita punya portfolio akan terus bertambah. So tak perlu panik. Kalau kita dah buy awal-awal, cuma yang panik tu yang tak buy lagi lah. Kalau tak buy lagi, at least anda perlu DCA saja. So Koti, so next let's go, kita pergi ke ruangan komen. So first Zul akan ambil yang membership dulu. So membership Zul tolong tengokkan ENJ. So ENJ USDT. So hari ni Zul tak boleh nak ambil semualah sebab apa, hari ni Zul kerja full lah ni. 10 ke 10, 9 pun nak gerak kena kerja dah. So 10. So ENJ, Engine. So Engine ni Zul ada all in dah 1000 coin itu dalam kawasan ni. So berdasarkan Engine ni, first kali kita dah monitor sebelum ini, iaitu yang ini. So Zul mungkin tak nak monitor yang ni.
So kita monitor yang ni, channel ni dah breakout daripada downtrend, dia punya reversal pattern dah ada, iaitu daripada downtrend berubah uptrend, so all in kawasan ni. Kemudian kita ada last low high price return sedikit below support, tapi dia meletakkan harga kat kawasan ni. Tu nampak lah, lepas ni kita ada base above atas ni kita punya resistance. Now resistance tu menjadi support dan kita create satu base kawasan ni. So soon or later kita akan melakukan. Untuk currently aku nak kata apa nama, metaverse tu ni tak ada lah aku kata hyper lagi, tapi soon later akan berlaku. So kita akan dapat breakout. So setiap kali price berada support ni, RSI dia daily berada di oversold. So great time untuk anda buy untuk ni. So siapa nak buy masih boleh, masih belum terlambat. So next movement pump adalah from first pump kita nak tengok untuk NGN adalah last high ini to last low. Kita akan ada resistance, dan resistance kita berada di antara 49 sen dan 43 sen. Break saja sini kita boleh target monitor 1.6 kita berada di 78 plus minus. Kita tengok low to the left memang ada support resistance lah kat kawasan tu. Kalau ikutkan yang ni kita boleh naik sikit. So kita nampak memang ada, kita ada support dan kat sini juga kita ada base. Base penting nampak ni. Satu apa merah, sikit hijau, merah. So ini adalah base penting. So ini kalau candlestick punya karakteristik, ini adalah dia punya base penting. So dia akan jadi support penting lah, resistance tak sampai tapi expected itu resistance. So kita boleh sampai dalam next adalah kita punya target dalam kawasan bawah ni, at least 78. Kemudian major kita target adalah masih lagi jauh, iaitu kita ada target dalam kita punya major resistance berada di ni yang lama punya, sebab kita ada low baru. So kita major resistance kita dalam $3 dan kita punya all time high adalah expectation 1.6 berada di 7.6 dan hampir ke $10. So antara $7 ke $10 kita punya target all time high untuk di engine. Sebab tu beli 1000 coin. Kalau ada lagi dana lebih mungkin tu akan tambah lagi lah. Tu bergantung pada market. So itu untuk engine. Next comment, so Zul akan ambil lagi first. Zul akan select dulu. Salam Zul. SAVM USDT. Betul ke ini? SAVM USDT. SAVM USDT. So Satoshi. Okay, nak tengok ke mana ni? Kat KuCoin. Coin baru sangat ni. Kat Max. Max lagi awal sikit lah. Ada lagi awal sikit. Lain-lain dekat Big Cat ada. Big Cat Spot. Agak menarik ni. Ini ikutkan tarikh dia adalah 9 November. Kalau dekat bukan dah. Ni dah start. SVMUSDT. So kalau dekat KuCoin kat Max lah. Kita ambil kat Max. Okay, kat Max. So harga opening adalah dekat sini. Price buat support breakout terus drop ke bawah. So now consider dia punya fundamental ada something wrong. So ikutkan boleh tak regain balik. So nak regain balik atau tak kat sini, kalau ikutkan kita kena buat dua last bottom dia, ni dan ini. So kat mana top dia? Top dia adalah supposedly dia punya shadow ni. So bila shadow ni kita tarik lagi bawah dan kita tengok dah breakout belum. So dah breakout. Bila dah breakout kita ada expectation untuk dia akan start berlaku kenaikan, dan kita dah ada 4 candle untuk daily yang sudah berlaku kenaikan. Dan secara kata first level adalah kita ada shadow ni, body. So ini body ikutkan dah breakout. Kalau ambil shadow pun almost breakout. So kalau nak expected more higher, expected shadow ni, shadow paling atas ni, yang ini, ataupun anda nak ambil body pun boleh, tapi selalunya dalam kripto shadow pun tu ambil lagi. So shadow almost breakout. So next moment kalau pada point ni adalah kita boleh ada expectation kalau body dia berjaya break above 58. So meaning next target untuk SVM ni adalah pergi ke dia punya harga opening $8. Bila boleh sampai $8, so meaning kita boleh target dia punya resistance, last high to last low. Kita ada major resistance, dan major resistance tu ada kawasan ni dalam 22, dan breakout ni kita boleh target lah kita punya 1.6 dan 2.6 sampailah 4.2 untuk dia punya all time high baru. So itu untuk SAVM Satoshi. Okay, next comment. Okay, dah habis membership. So akan ambil untuk subscriber pula.
Zul renew pula. Zul review untuk apa ni? OFNU. Kau nak OFNU. Dah lupa dah. OFNU, okey. OFNU SDT. Okey, dekat Max ke kat mana ni? Dekat BitGet. Of USDT. Off open. Okey, open fabric AI dekat BitGet. Okey, dekat BitGet. So, harga opening adalah dekat sini. So, macam akan kat sini kalau ikutkan kita ada last high, last low. Last high, last low. Last high kita kat sini. Tu kita ada major support dia. So currently price tengah nak break out di major support dia. So meaning next target dia adalah dia punya major resistance. Tu last high, tu last low yang paling dia ada. Tu kita ada major resistance dalam kawasan sini. Ni dah support resistance dia lah. So meaning kalau nak buy dalam support, break resistance ni kita akan test more higher ke atas. So siapa yang ada buy dalam kawasan dia punya triangle ni, cantik lah. So ni dalam kawasan ni, so dah tahu nampak dia buat base lama. So dah buy kawasan ni, RSI pun consider dekat oversold. So siapa yang ada buy kawasan ni, dia punya position tu dah cantik. So next pump adalah kita target untuk resistance, dan breakout resistance ni akan more higher ke atas. So itu untuk di open ni lah. Bukan open, tak, tu pun tak tahu kawan apa. Inilah, tak banyak sangat tu nak dapat data. Kemudian next comment, salam review Manta target apa tu, Manta target all time high. So Manta, okay, Manta rasanya dekat Binance kot. Okay, Manta, macam kan sebelum ni Manta data baru, aku punya technical analysis yang percubaan yang baru kita cuba buat, iaitu yang mana price naik kemudian buat sideways. So sideways ni adalah consider base. So apa yang kita buat adalah menggunakan Fibonacci. So tarik Fibonacci dan letakkan 0.607 berada dalam kawasan base. So next pump adalah Zul expectation berada $10. Dia punya all time high tak dapat lagi, iaitu kalau kita dapat retestment nanti baru kita dapat. Contoh price naik kawasan ni dan kita akan buat support last low to last high. Kemudian kalau price dapat retrace balik kawasan support, masa tu baru kita boleh draw kita punya resistance, dapat ini dan baru target 1.6 ke atas. So setakat ini boleh cakapkan daripada point ni kita boleh target dulu $10, kemudian nanti sampai $10 baru kita tengok dia. So data tak banyak, so kita perlu tunggu lebih banyak data. So itu untuk Manta. Next comment, ada lagi tak? Yang ni, okay, Mobi dan GRT. So Mobi dan GRT naik banyak juga, Mobi dan GRT. So GRT USDT. GRT tu ada invest on in 10,000 coin kawasan ni. Yes, tengah naik. So macam kan GRT ini adalah kawasan, memang kawasan tu siapa nak buy on in. So dah sendiri pun dah on in 10,000 coin dengan kawasan ni GRT. So currently GRT 10,000 coin. 10,000 yes, rasa 10,000 coin. GRT jap. Tu tengok balik GRT tu invest berapa GRT. GRT yes. 5,000 coin saja. 5 boy tu dapat 10,000 coin tu, tapi tak dapat. So tu dapat 5,000 coin, sayanglah. Kalau dapat 10,000 coin tu lagi cantik. So Zul invest 5,000 coin kawasan ni. So JRT dah sampai dia punya target, iaitu first target kita untuk 1.6, iaitu berada dalam kawasan 30%. Tapi kita punya target masih jauh, iaitu dia punya major resistance kita berada di kawasan almost $2. Dan breakout $2 ni kita expectation more higher, at least 1.6 berada dalam $4.6. So agak kecewa lah nak dapat 10,000 coin, tapi price dah naik. So biarkan saja, tapi masih belum terlambat, masih lagi boleh beli sebenarnya. Tapi nak beli mahal lah, 32 sen. Nak dapat 10,000 coin pun perlukan $300, hampir 300.5 1,000 coin. So kalau nak dapatkan lagi 5,000, 3 kali 5 almost 1,500 $5,500. Nak darat ringgit Malaysia, darat 5. So almost dah hampir 10,000. Tak kata tak perlulah. So ini yang Zul invest adalah 5,000. So good untuk GRT.
Kemudian apa tadi? Mubi, LDT. Mubi rasanya sebelum ni tu invest pula, bukan invest tu, tengok kat mana. Macam pernah review. Okay, dekat KuCoin, Gate.io. So price masih lagi dalam consider ruangan zone all in. So kita ada base, ada support Fibonacci, RSI juga berada oversold. So siapa-siapa yang kata berminat untuk invest Mobi, kalau anda yakin dengan punya fundamental, tu tak tahu tu punya fundamental apa, tapi secara teknikal adalah good time untuk kata letak position untuk long term. So anda nak buy tak, terpulang pada anda. Anda ada punya technical, anda analysis sendiri. Anda nak kata cross check dengan tu punya analysis pun boleh, tak masalah. Dan kalau bagi Zul, ini kalau Zul berminat untuk Mobi dan memang kata Zul dah kaji, kalau Zul kata yakin dengan projek, now adalah good time untuk buy. Dan expectation next pump adalah kekuasaan resistance dalam kawasan almost 30 sen, dan breakout ini kita boleh target all time high dia berada di 1.6 ataupun maximum thresh sampai kawasan 4.2 dalam 1.3 dolar. So itu untuk di Mobi. So tengok lain komen. Uniswap ni hit dan drop sampai mana? Uniswap kalau ikutkan Uniswap okay, Uniswap ni kalau ikutkan dia dah breakout satu minor resistance. So normal untuk dia buat base pula dalam kawasan ni. Dan base tu kalau nak paling cantik, kalau nak reinvest adalah Zul nak tengok RSI ni at least drop balik ke kawasan close to oversold. Macam cakap tadi, Zul ada hint selalunya Bitcoin dia akan macam ni. Bitcoin tengah nak naik, tapi dekat kuartal Ethereum tu nak sampai resistance tu kan. Ethereum ada ruang untuk naik. Kita baru 3.1, kita ada dalam $200-300 lagi untuk sampai dia punya hit major resistance. So sampai kawasan tu sekiranya berlaku rejection di Ethereum, so dia mungkin boleh bersignal juga untuk di Bitcoin akan berlaku correction. Sebab apa? Bitcoin dah memang berada di kawasan resistance. So hanya menunggu correction saja. So macam cakap kan, sebelum ni pun pernah berlaku. Dia bagi ruang untuk Ethereum, kemudian sampai saja Ethereum sampai resistance, Ethereum start berlaku drop. So semua signal untuk Bitcoin dan altcoin juga drop. So sama juga untuk Uniswap ni. So kalau berlaku drop expected dalam kawasan ini, iaitu base, dan sekiranya RSI tu oversold, so good time untuk reinvest. Zul sendiri pun akan jump in masuk juga untuk Uniswap untuk expected more higher ke atas. Sebab apa? Kita punya target masih jauh. So di $10 kita punya target lah $30, dan $30 pun bukan kita punya all time high. Kita punya all time high adalah lebih tinggi. Mostly Zul target itu dalam hampir dekat $300 kalau diikut dia punya trend line bullish 3.311. Itu dia punya expected Uniswap. So tak ada masalah untuk Zul jump in masuk kawasan ni, even kalau ikutkan supposedly macam tu, macam Zul cakapkan tahun lepas, whatever dalam channel ni adalah good time untuk buy. Cumanya perlu be patient. Now siapa yang dah buy, patient itu dah reward anda. Now anda dah dalam profit, anda punya position dah kuartal senang lenang dah. So tunggu saja all time high $30, break $30, expected boleh kalau tengoklah sampai berapa. Kalau sampai 300 rezeki anda lah. So hopefully Zul dapat masuk position dalam kawasan ni, dan hopefully apa yang Zul expectation itu berlaku, iaitu dengan Ethereum sampai ke kawasan resistance, kemudian kita akan dapat signal. Ikutkan Ethereum pun dah overbought sangat. So iaitu Zul nak nampak mungkin dapat higher high di price, higher low di RSI. So kita akan dapat bid retachment untuk di Ethereum. So ni Bitcoin pun akan follow. So masa itu adalah peluang kita untuk tahun 2024, iaitu untuk quarter all in, another last time untuk sebelum bulan tahun 2025. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni, dan sebelum tu hari Zul akan check dulu lain. So yang lain harap maaf Zul tak dapat nak ambil. Sebab apa, hari ni memang Zul nak fokuskan pada Bitcoin tu. Kenapa tu punya Bitcoin tu all time high dia penting untuk kita kaji punya all time high dia punya kuartal bulan dia punya target tu. Sebab apa, kita tak nak miss out kita punya exit position. Kalau kita miss out di Bitcoin, kita akan miss out juga di altcoin yang lain. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa dengan review. Assalamualaikum. Bye bye.